Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini insya-Allah kita teruskan program Ijlis Bina, program santai berkaitan dengan ilmiah insya-Allah. Jadi sambil-sambil kita mulakan, boleh sahabat-sahabat boleh share dan sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan yang lain insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk kepada satu lagi huruf yang berkait dengan disebut sebagai huruf al-hijaiyah. Hari ini ialah huruf tha. Hari ini ialah huruf tha. Saya hari ini bersiaran daripada Tanah Merah. Semalam kita bersiaran daripada Kuala Krai. Jadi insya-Allah huruf tha ini adalah huruf yang keempat. Alif, ba, ta, tha. Insya-Allah hari ini kita masuk huruf yang keempat, iaitu huruf tha. Huruf tha. Jadi yang pertama insya-Allah kita akan tengok di manakah tempat keluarnya huruf tha. Huruf tha ini keluar daripada mana? Okey, dari segi makhraj ataupun tempat keluar. Okey. Huruf tha ialah huruf yang keluar daripada makhraj lidah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-lisan. Al-lisan. Lidah ini ialah al-lisan. Lidah. Lidah kita. Jadi huruf tha ialah keluar daripada hujung lidah dan hujung gigi atas. Okey. Ni contoh yang saya bawa satu replika gigi yang menggambarkan dalam mulut kita. Okey. Jadi huruf tha ialah huruf yang keluar daripada hujung lidah dan hujung gigi atas. Okey, hujung lidah dan juga hujung gigi atas. Okey. Sebagaimana dengan huruf-huruf lain, huruf ba, huruf ta. Sikit contoh huruf ba, kita matikan ab. Huruf ta ad. Begitu juga sama dalam kaedah kita nak menentukan di manakah keluarnya huruf tha. Jadi kita matikan dengan cara kita meletakkan hujung lidah kita pada hujung gigi kita. Jadi sebutannya okey. Okey, boleh sebut ramai-ramai. Dan sebagaimana yang saya telah sebut sebelum ni, antara kaedah yang boleh kita gunakan ialah kita bariskan huruf tersebut, matikan huruf tersebut dan sabtukan huruf tersebut. Contohnya ialah tha. Tha bagi atas. Kita letakkan hujung lidah pada hujung gigi. Tha. Okey, sekali lagi kita sama-sama sebut. Tha. Okey, contoh yang ada dalam Al-Quran banyak. Contoh yang ada dalam Al-Quran tu banyak tempat yang berkaitan dengan huruf tha. Contoh dalam surah Al-Baqarah, fala rafatha. Tha. Kalau dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tak jumpa huruf nas. Nanti lihat huruf tha. Contoh lain, tadilah tak jumpa pula deh. Okey, contoh untuk huruf tha. Okey, tak apa, terlupa. Okey, jadi maknanya dari sudut kedudukan tu, dari sudut kedudukan makhraj. Nanti saya jumpa ayat, saya bagi tahu. Okey, yang seterusnya ialah sifat. Berkait dengan huruf tha ialah sifat. Sifat huruf. Okey, sifat huruf bagi huruf tha ada berapa? Ada 5 sifat. Seperti mana yang saya sebut, sifat huruf ini sekurang-kurangnya ada 5 sifat bagi setiap huruf
dan paling banyak ada 7 sifat. Okey. Yang pertama, sifat yang pertama bagi huruf tha ialah huruf ia bersifat al-hamsu. Apa itu al-hamsu? Al-hamsu ini ialah melepaskan perjalanan angin. Sama dengan huruf ta semalam. Sama dengan huruf ta semalam. Jadi semasa menyebut huruf tha mesti keluar angin. Tha. Keluar, perjalanan angin tu keluar. Maknanya angin keluar semasa menyebut huruf tha. Okey, yang kedua, sifat bagi huruf tha yang kedua ialah huruf tha ini bersifat iaitu ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Apakah itu ar-rakhawah? Ar-rakhawah ialah sifat kita melepaskan perjalanan suara. Dia lawan dia asyiddah. Ada huruf yang bersifat asyiddah, ada huruf lawan dia iaitu bersifat ar-rakhawah, dan ada huruf hijaiyah yang bersifat pertengahan di antara menahan perjalanan suara, melepaskan perjalanan suara, dan pertengahan di antara lepas dan tahan. Jadi huruf tha ini termasuk dalam huruf yang bersifat ar-rakhawah, iaitu melepaskan perjalanan suara. Okey. Jadi kita telah ada 2 sifat bagi tha. Yang pertama ialah sifat dia ialah sifat al-hamsu. Hamas ataupun al-hamsu. Yang kedua ialah sifat dia ialah ar-rakhawah. Okey, yang ketiga, apakah itu sifat ar-rakhawah? Ar-rakhawah ini ialah huruf yang bersifat dia tidak mengangkat pangkal lidah. Ar-rakhawah. Al-istifal. Minta maaf tersilap. Yang pertama tadi ialah al-hamsu, bagi sifat bagi huruf tha. Yang kedua ar-rakhawah, iaitu sifat kita melepaskan perjalanan suara. Dan yang ketiga ialah bersifat al-istifal. Al-istifal dia lawan kepada al-isti'la, yang mana saya telah sebut dalam perbincangan yang lepas, beberapa hari yang lepas, antara sifat-sifat hijaiyah yang pembahagian nama dan juga berkaitan dengan yang utama, dia ada huruf-huruf yang dia dibahagikan kepada nama huruf al-mufakhamah, iaitu huruf yang digolongkan dalam golongan huruf yang bersifat tebal, dan juga al-muraqqaqah, iaitu golongan yang disifatkan sebagai sifat yang nipis. Dan secara umumnya al-mufakhamah ini ialah antara yang paling mudah kita nak ingat ialah huruf-huruf yang bersifat isti'la. Huruf-huruf yang bersifat al-isti'la. Okey. Kemudian jadi nak sebutnya ialah sifat yang ketiga bagi huruf tha ialah al-istifal. Kemudian sifat yang keempat bagi huruf tha ialah al-infitah. Apa itu al-infitah? Ialah sifat bagi huruf dia tidak melekat ke langit-langit. Semasa kita menyebut huruf-huruf hijaiyah yang bersifat al-istifal ialah sifat lawan kepada al-itbaq. Al-infitah ialah lawan kepada al-itbaq. Jadi maksud al-itbaq ini ialah melekat ke langit-langit. Lidah kita melekat ke langit-langit. Jadi sifat huruf tha ini lawan kepada sifat itbaq tersebut. Jadi bermakna huruf tha dia bersifat al-infitah, ia tidak melekat lidah ke langit-langit. Jadi semasa sebut huruf tha, yang pertama tadi keluar angin, yang kedua lepas suara, yang ketiga pangkal lidah tidak diangkat ke langit-langit, anak tekak kita, dan yang keempat ialah lidah kita tidak melekat ke langit-langit. Tidak melekat ke langit-langit. Dan yang keempat, sifat yang kelima ialah dia bersifat dia panggil kalau farra min lubbin itu bersifat al-idlaq, lawan dia adalah al-isma'. Jadi al-isma' ialah huruf yang dipanggil tidak lancar sebutannya. Jadi huruf tha yang pertama sifat al-hamsu, sifat lemah.
Sifat ar-rakhawah juga sifat lemah. Ar-rakhawah ni melepaskan suara. Tidak melekat suara semasa sebutannya. Kemudian huruf tha dia bersifat tidak mengangkat lidah ke pangkal lidah tidak diangkat ke langit-langit, ke langit lembut. 3 dah sifat lemah. Yang keempat al-infitah pula, iaitu tidak melekat ke langit-langit. 4 dah sifat lemah. Dan yang kelima al-ismat. Ni satu sahaja yang kita sebut sebagai adanya sifat lemah sedikit. Sifat kuat. Jadi ada satu sifat kuat, ada 4 sifat lemah. Jadi maka kesimpulan kita, huruf tha ini ialah huruf-huruf yang bersifat lemah. Cuma saya tanya semalam dalam kelas semalam. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya, boleh komen di kita punya ruang komen. Ada soalan yang berkait dengan huruf tha. Okey. Jadi apa beza huruf tha, huruf sin, huruf sad? Antaranya yang utama ialah huruf tha ini dia tidak melekat ke langit-langit. Tha beza dengan sad. Kalau tha hujung lidah sahaja. Kalau sad, lidah kita berada di dalam. Huruf tha, lidah berada di hujung gigi. Jadi itulah. Terima kasih kepada Ummi Nuha Mukhtar. Dia telah tulis beberapa kesimpulan. Boleh sama-sama kita kongsikan. Itu berkait dengan sifat-sifat bagi huruf tha. Yang pertama ialah al-hamsu, ar-rakhawah, al-istifal, al-infitah, infitah dan al-ismat dengan ta. Itu ialah sifat huruf-huruf bagi. Jadi kalau untuk maklumat yang lebih tepat, boleh dapatkan buku-buku yang banyak di pasaran berkaitan dengan ilmu tajwid. InsyaAllah. Itulah makhraj, hujung lidah dan hujung gigi. Sifat ada 5. Ada 4 sifat lemah, 1 sifat kuat. Jadi bermakna huruf tha ini bersifat lemah. Jadi insyaAllah esok kita jumpa lagi. Jangan lupa pada 6 suku petang. Pada 6 suku petang ialah jam kita akan sambung alif ba ta tha jim. Esok kita tengok huruf jim. Di manakah keluarnya huruf jim? Apakah yang paling menonjol bagi huruf jim dan sebagainya, insyaAllah. Jadi itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan masuk, apabila kita telah kenal semua huruf, kita akan dapat bezakan di antara semua huruf yang kita sebut hampir-hampir makhrajnya semakin makhrajnya hampir. Ada huruf yang sifatnya hampir, ada huruf yang makhraj sama, sifat pun sama ada. Tu kita akan tengok pula dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Boleh sama-sama kita share lagi kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita bertemu esok jam 6 suku petang. Di mana? Di page Smiti Tahfiz Tok Guru, Sekolah Menengah Integrasi Trust Islam. Doakan pelajar-pelajar kami yang akan hadir ke sekolah dalam masa 2 minggu lagi dapat hadir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam Kelantan dan juga JPN, Jabatan Pelajaran Negeri. InsyaAllah mudah-mudahan anak-anak pelajar dapat meneruskan pengajian dengan baik. Dan sekarang ni mereka seramai 44 orang pelajar sedang beronline kelas secara PDPR lagi daripada rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah jumpa esok 6 suku petang. Jangan lupa 6 suku petang. Nanti boleh kumpul kalau ada soalan. InsyaAllah esok kita akan bicara tentang huruf jim. Huruf jim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ijlis bina. Jom bersama-sama kami, duduk sebentar bersama kami. Assalamualaikum.